Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mulakan sesi kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan kita insya-Allah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat dan kurniaan Allah kepada kita. Kita dapat sama-sama bertemu sekali lagi pada sesi pada kali ini di mana kita masih lagi membincangkan tentang tafsir surah Yusuf. Moga-moga dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kepada kita keberkatan, kemuliaan dan juga kebahagiaan di dunia dan juga di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi kita pada minggu yang lepas kita dah membaca ataupun mengkaji sama-sama tafsiran dalam surah Yusuf ayat ke-9 dan juga ayat ke-10 di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan perbualan adik-beradik Nabi Yusuf alaihi salam berkenaan dengan tentang keadaan mereka dan juga ketidakpuasan mereka terhadap Nabi Yusuf dan juga tentang idea mereka untuk membunuh Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi dalam ayat ke-9 Allah SWT menceritakan yang awalnya mereka berniat ataupun mempunyai rancangan untuk membunuh Nabi Yusuf, kemudian ataupun dia meletakkan Nabi Yusuf di satu tempat yang jauh sehingga dia ini akan mati di dalam keadaan hilang dekat satu bumi yang tidak diketahui oleh orang. Kemudian datang pula satu idea di mana mereka ini mempunyai rancangan. Salah seorang daripada mereka yang berkata, jangan bunuh tapi kita akan letak dia dekat satu perigi yang dalam, yang bawah. Kemudian nanti supaya ada orang ataupun ada musafir yang dalam perjalanan, apabila mereka datang nak ambil air, tiba-tiba ternampak ada seorang lelaki ataupun seorang budak dan mereka akan bawa Nabi Yusuf itu pergi ke tempat yang lain. Jadi mereka katakan jangan bunuh tapi letak dekat tempat pergi yang di bawah supaya ada orang lain yang boleh istilahnya kutip Nabi Yusuf AS. Jadi ini perancangan mereka. Jadi mereka mendapat persetujuan nak buat benda ni. Sekarang ini tujuan mereka dah diorang punya atur cara ataupun rancangan mereka tu sudah ada. Sekarang ini bagaimana mereka nak cuba lakukan perkara ni adalah dengan minta izin daripada bapanya untuk membawa Nabi Yusuf keluar daripada genggaman ataupun daripada pemerhatian bapanya itu. Itu kita akan baca insya-Allah pada hari ini 4 ayat. Daripada ayat ke-11 sehingga ayat ke-14 insya-Allah. Kalau sempat kita akan cuba baca 4 ayat ini. Jadi sekarang ini kita nak kena faham juga apabila kita bincang tentang adik-beradik Nabi Yusuf AS yang 10 abang-abang itu, dia dah kira dah pangkatnya dewasa ataupun belia yang dah besar dan mereka boleh cuba membantu menguruskan keperluan ibu bapa mereka. Dan mereka ni bantu daripada sudut mengembala kambing, dan membantu daripada sudut mengemas rumah ataupun melakukan perkara-perkara yang beratlah, angkat kayu ke apa dan sebagainya, mereka mampu untuk lakukan. Jadi mereka adalah orang yang agak dewasa, okey. Tapi kalau Nabi Yusuf alaihissalam, dia adalah seorang budak kecil. Kita tak berapa pasti berapa umurnya, tapi ada riwayat mengatakan dia budak kecil ni umurnya dalam lingkungan bawah 10 tahun. Jadi maknanya masih kecil lagi lah untuk nak bawa dia untuk suruh mengembala kambing ke ataupun nak suruh
nak suruh angkat kayu ke, angkat kayu balak ke, ataupun potong-potong barang dekat hutan dan sebagainya, dia tak mampu nak lakukan sebab dia masih kecil, berbeza dengan abang-abang dia. Jadi sekarang abang-abang dia ni ada rancangan untuk membunuh ataupun menjauhkan Nabi Yusuf daripada kehidupan mereka. Jadi sekarang ni nak minta izin daripada bapa dia lah. Jadi apabila dia minta izin kepada bapa ni nak bawa Nabi Yusuf keluar berjalan. Jadi Allah SWT terus meluncat kepada respon mereka setelah dijawab oleh bapanya itu. Apabila dia nak melakukan perkara itu, mungkin bapanya pada waktu itu dia macam tak berapa nak setujulah, tak berapa nak setuju. Cakap tak boleh lah, kau nak buat apa dan sebagainya. Barulah ni respon mereka kepada bapa mereka. Okey. Ayat ke-11 dan juga ayat ke-12 saya akan bacakan dua ayat ni dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna 'ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun." Sadaqallahu azim. Baik. Lalu mereka berkata, qalu ya abana, wahai ayah kami, ma laka la ta'manna, mengapa kamu tidak menaruh kepercayaan kepada kami, ala Yusufa, terhadap Yusuf, wa inna lahu lanasihun, sedangkan kami sekalian ikhlas kepadanya, lanasihun. Arsilhu ma'ana, biarkanlah dia keluar bersama kami, ghadan, esok, yarta' wa yal'ab, supaya dia dapat yarta', bersukaria, wa yal'ab, dan bermain-main. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami sekalian akan menjaganya. Ayat ke-12. Okay. Baik. Dua ayat ni kita akan cuba bincangkan dulu. Pertama sekali saya nak reflect balik yang saya pernah kongsikan pada awal perbincangan kita dalam siri yang pertama. Apabila perbualan Nabi Yusuf AS dengan bapanya, dia tak menggunakan perkataan ya abana. Bila Nabi Yusuf berbual dengan bapanya, jawabnya ataupun bahasa yang digunakan oleh Nabi Yusuf adalah ya abati. Ya abati, wahai bapaku, yang saya katakan ada sifat kasih sayang, ada sifat hormat, ada sifat rendah diri, kan, sifat cinta terhadap bapanya. Jadi dia gunakan perkataan ya abati. Jawapan Nabi Yaqub pula kepada Nabi Yusuf adalah ya bunayya, wahai anakku yang sangat aku kasih, aku sayangi dan sebagainya. Jadi kita faham daripada perkataan ya abati itu adalah bapa yang mempunyai sifat yang baik, yang mulia, dihormati, disayangi oleh anaknya, itu Nabi Yusuf AS. Tapi bila bincang pula tentang adik-beradiknya yang lain, apabila dia ini berkata ataupun berbual dengan bapa mereka, dia tak gunakan perkataan ya abati, dia gunakan perkataan ya abana. Ya abana kina ya abilah, wahai bapaku lah, wahai bapa kami. Jadi dia adalah panggilan yang biasa. Jadi kat sini kita boleh lihat perbezaan sifat kasih sayang dan cinta seorang anak kepada bapa mereka. Jadi kalau yang 10 ni, dia punya level of kasih sayang dengan bapanya berbeza dengan kasih sayangnya Nabi Yusuf kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Sebab Nabi Yusuf ni dia tahu bapa ni adalah seorang mulia, dia adalah Nabi Allah, jadi dia kena ada sifat hormat dan respect. Tapi kalau anak-anak mereka ni, dia tak identify bapanya seperti macam itu. Dia ibarat macam ayah, bapa, macam gitulah istilahnya, macam panggilan yang biasa lah, panggilan yang biasa, okey, tanpa ada sifat hormat dan sebagainya, okey. Jadi dia katakan ya abana, malaka, mengapa kamu, malaka la ta'manna, kamu tak percaya dengan kita, ala Yusuf, terhadap Nabi Yusuf, terhadap Yusuf ini, wa inna lahu nasih, sedangkan kami sekalian ni ikhlas, kita nak bawa dia jalan-jalan, kamu tak kasih. Jadi dekat sini apa yang kita boleh belajar ialah bagaimana adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam, mereka ni semua cuba memanipulasikan keadaan. Manipulasikan keadaan. Jadi dia sekarang ni saya kasih satu gambaran.
di mana kita ni terkenal dengan orang yang mungkin tak bertanggungjawab. Ataupun kita ni contohnya lah contohnya mungkin ada di antara kita yang kat sini tak ada lesen kereta. Tak ada lesen kereta. Kemudian ada pasangan kita pula ada kereta lah, ada kereta. Kemudian kita cakap dengan pasangan kita, boleh kasih saya bawa kereta tak? Jadi secara nalurinya bila orang dengar, tak ada lesen kan, takkan nak bawa. Sebab apa? Sebab mungkin tak ada qualification dia yang betul, tak ada pengetahuan, tak ada knowledge, tak ada apa dan sebagainya. Macam mana nak bawa kereta kalau tak ada lesen? Okay? Jadi sekarang ini kita tahu daripada awal, kalau tidak ada lesen tak boleh bawa kereta. Kemudian sekarang ni orang tu dia cuba manipulatekan balik. Dia kata, kau tak percaya aku? Tak percaya saya? Oh, awak tak sayang saya awak tak sayang saya. Saya ni apa sangat kan awak kalau kasih pinjam, awak lebih sayang kereta daripada saya ke? Jadi dia cuba manipulasikan keadaan. Okay, dia cuba manipulasikan keadaan. Jadi nak katakan kat sini dalam kisah ni, bapa mereka ni kenal adik-beradik ni. Sebenarnya adik-beradik ni semua dia tak suka dengan Nabi Yusuf. Bapanya tahu yang dia ada sifat macam benci, ada sifat cuba nak hancurkan dia ataupun nak bunuh dan sebagainya. Bapanya kenal, bukan yang dia tak kenal adik-beradiknya ataupun anak-anak dia yang lain. Jadi dekat situ, bila bapanya tak kasih, sekarang ni dia cuba terbalikkan keadaan. Jadi dia katakan, bapa tak percaya dengan kita. Asal nama bapa ni sekarang? Kan? Asal bapa buat kita macam ni? Oh, okay, maknanya dia special lah, kita tak special lah. Macam gitu. Okey lah, okey. Ni kira orang yang try to manipulatekan keadaan kan. Saya rasa mungkin ada yang kat sini semua ada pengalaman yang pernah kena manipulate dengan cara itu. Memang pada awal ni kita nampak orang tu salah, tapi tiba-tiba orang tu terbalikkan keadaan, kita pula jadi salah. Jadi bila kita pula jadi salah, macam kita pun rasa serba salah. Tak, bukan sebab kita tak percaya, bukan apa, tak. Tapi kan undang-undang tak boleh. Kan ini sebagainya. Kita cuba cari alasan supaya mereka faham keadaan kita. Tapi mereka terus dah macam, okey lah, fine lah. Okey, tak nak tak apa, okey. Okey, sekarang saya tahu awak sayang siapa lagi. Dan sebagainya. Jadi daripada situ, keadaan macam gitu membuatkan orang yang pada asalnya tak ada apa-apa, asalnya tak bersalah, tiba-tiba dia sendiri rasa bersalah dengan keadaan, dengan keputusan yang dia nak buat. Okay? Jadi ini cara mereka manipulasikan keadaan. La ta'manna ala Yusuf. Kamu tak percaya ke kita ni terhadap Nabi Yusuf, terhadap Yusuf? Okay? Wa inna lahu nasihun. Dan kita ni semua ni ikhlas, kita nak main dengan dia adik kita. Jadi kita nak keluar ramai-ramai, kita nak apa? Kita nak happy-happy, nak enjoy-enjoy. Sekarang bapa kita ni tak kasih. Kata, oh ayah, kita ni tak percaya dengan kita lah. Ayah tak sayang kita. Yang betul lah persangkaan kita selama ni. Memang ayah tak sayang dengan kita. Sebab dia tak ada beri kepercayaan tersebut. Innal huna tanasir. Kemudian dia cakap lagi, arsilhu ma'ana. Alah, come lah, jom lah, mari sinilah. Kan? Dia macam tarik balik. Okay? Bukannya kita ni orang yang tak boleh dipercayai, kita boleh dipercayai, bawa je lah, kita bukan nak buat apa-apa, kita akan yarta' wa yal'ab, kita akan apa? Kita akan bersukaria. Dan kalau kita lihat kepada anak kecil suka dengan benda-benda yang membuatkan dia happy, gembira, bermain-main, kan, bersukaria, bukannya suruh dia buat angkat barang ke ataupun pergi buat memburu ke dan sebagainya. Jadi dia nak bawa Nabi Yusuf supaya untuk boleh bermain-main dengan mereka. Jadi dalam keadaan mereka berbicara dengan bapa mereka tu, mereka dalam keadaan yang menunjukkan dia ni sayang kepada adiknya. Dia ni menunjukkan dia ni macam kawan rapat ataupun teman rapat dengan adiknya. Dia macam peluk dia, kata, alah jomlah sekejap je lah, bukan lama pak, bolehlah sekejap. Kan, kasihlah kita chance. Kita nak bermanja-manja dengan adik kita pula, nasib bapak je, biarlah kan kita pula yang jaga. Nasib bapak sibuk jaga dia, biar kita pun boleh jaga dia, kita pun dah besar. Kita boleh jaga kambing yang banyak, kita boleh tolong potong pokok ke, potong kayu balak dan sebagainya, kita boleh tolong betulkan rumah, kemas rumah dan sebagainya. Takkan nak jaga budak kecil satu tak boleh. Ini kan dia macam dia macam provoke. Awalnya dia provoke, kemudian lepas tu dia try to propose dengan benda yang nampak mudah, nampak simple. Wa innalahu lahafizun. Dan kita ni insya-Allah lah, kita akan jaga dia baik-baik lah. Bukan susah pun. Dan kita akan jaga baik-baik. Jadi
pada awalnya mereka cuba manipulasikan keadaan, mereka membuatkan ayah mereka rasa bersalah. Ini adalah satu poin yang mana mungkin ada ramai di antara kita yang pernah lalui perkara macam gini. Memang orang tu salah pun, tapi sebab dia manipulatekan kata-kata, kan, dia cakap dengan keadaan yang menterbalikkan keadaan, maka akhirnya kita pula rasa bersalah. Okey, dan ini perkara banyak ataupun taktik ni yang kita katakan banyak dilakukan oleh orang-orang di luar sana, di mana mereka nak cuba menang satu kes ke ataupun nak dapatkan apa yang mereka inginkan dengan manipulasikan keadaan tersebut. Okey. Kemudian dalam masa yang sama juga, kan, apa poin yang boleh kita ambil daripada dua ayat ini? Yang pertama adalah apabila dinamakan seorang ayah, ataupun dinamakan sebagai seorang ibu lah, sebagai parents kepada anak-anak kita, macam mana pun kita mungkin boleh dikatakan mudah terpedaya dengan desakan anak-anak. Saya tak terkecuali, saya pun ada seorang bapa, kan. Saya rasa tuan-tuan puan-puan kat sini pun ada yang orang yang mempunyai anak yang kecil dan sebagainya. Kadang-kadang kita ni didesak oleh anak-anak dan kita pula rasa macam tak sampai hati kita nak menyedihkan ataupun berikan berita yang tak baik, ataupun kita ni tak cuba lunaskan ataupun kita ni berikan apa yang mereka inginkan. Kadang-kadang walaupun kita rasa kita tak mampu, kan, contohnya kalau kecil-kecil dia pergi kedai mainan ke apa dan sebagainya, dia nak mainan tersebut, dia tak nak belikan, dia nangis-nangis, kita tengok muka dia macam alah kesian, belikanlah dan sebagainya, kan. Ataupun kalau sekarang ni ada taktik-taktik yang berbeza-beza lah. Kalau nak dapatkan sesuatu, tak dapat daripada bapaknya, pergi kepada maknya, tak dapat daripada maknya, pergi kepada bapaknya, tak dapat pergi daripada mereka berdua, pergi kepada datuk nenek dan sebagainya. Dia akan cari jalan supaya mereka dapat apa yang mereka inginkan. Dan ini adalah keadaan anak-anak kita. Dan kita sebagai ibu bapa, kadang-kadang ada benda yang kita boleh kontrol, ada benda yang kita tak boleh kontrol. Jadi dalam masa yang sama juga, apa yang kita boleh belajar daripada ayat ini? Bukannya kita cakap bapanya ini dia tertunduk dengan permintaan anak-anak, tapi sedikit sebanyak sebagai seorang manusia, kan, dia ada harapan. Sebenarnya Nabi Yaqub ni bukan tak tahu anak-anak dia ni dia cuba nak manipulatekan keadaan, tapi dia sedikit sebanyak pun dia ada harapan dalam dirinya ni supaya biar anak-anak dia tu ada niat yang betul ataupun ada keikhlasan benar. Mungkinlah selama ni dia jahat sangat dengan adiknya, tapi mungkin kali ni je lah yang diorang akan cuba melakukan kebaikan. Jadi dalam banyak-banyak keadaan, mereka mungkin tak pernah menguruskan adiknya, tapi mungkin pada masa inilah dia ada harapan supaya anak-anaknya semua ni dapat bersatu dan sebagainya. Dan ini adalah harapan semua ibu bapa. Kita nakkan nampak anak-anak kita semua bersatu, tak nak bergaduh dan sebagainya. Siapa yang kat sini ada lebih daripada satu orang anak, mungkin ada 2 ke 3 ke 4 dan sebagainya. Kita nak apabila kita dah tua nanti, mereka semua bersatu, memberikan kebahagiaan kepada kita. Kita tak nak anak-anak kita bergaduh, abang tak nak berbual dengan kakak ke, adik tak nak berbual dengan abang ke dan sebagainya. Kita tak nak macam itu. Kita kalau boleh nak bersatu dan kita nampak mereka bahagia, kita sebagai ibu bapa pun akan rasa bahagia. Jadi selama ni dia tak nampak pun perkara itu berlaku terhadap anak-anaknya. Nampak Nabi Yusuf ini dipinggirkan daripada abang-abangnya yang 10 orang tu. Okay? Jadi inilah masa dia nampak first time dan dia rasa macam mungkin ni betul lah. Jadi kita try lah. Kita try. Ada harapan dia supaya at least abang-abang ni boleh kembali menjalinkan hubungan yang baik terhadap adiknya. Ini adalah apa yang perlu kita fahamlah dalam keadaan ini. Okay? Ya, walaupun seorang ayah itu sehebat Nabi, dia tetap boleh terpedaya dengan desakan anak-anak. Bukan bermaksud Nabi itu akan terdesak ataupun terpedaya dengan desakan syaitan. Even kalau kita kata desakan atau terpedaya dengan mainan syaitan pun pernah berlaku kepada Nabi Adam AS, kan, pada nabi-nabi yang lain ada yang terpedaya dengan beberapa perkara sehingga mereka ini terlupa ataupun mungkin mereka ini terlepas daripada melakukan tanggungjawab mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi pada kes ini
Nabi Yaqub dia bukan terpedaya dengan syaitan, tapi terpedaya dengan desakan anak-anak yang ada kepada waktu itu. Dia mengharapkan kebaikan kepada anak-anaknya semua, termasuk kepada abang-abang Nabi Yusuf alaihissalam. Okay. Kemudian ayat seterusnya, okay, ini kemudian dijawab oleh ayahnya. Ayat ke-13 dan ayat ke-14. Okay. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 13 dan ayat 14, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhib wa antum anhu ghafilun. Qalu la in akalahu adh-dhib wa nahnu usbah inna idzal la khasirun. Sadaqallahul azim. Jawab ayah. Maknanya sekarang ni Nabi Yaqub pula berbicara. Sesungguhnya pemergian kamu membawanya bersama kamu itu akan mendukacitakan aku, dan aku pula bimbang dia akan dimakan serigala, sedangkan kamu lalai daripada menjaganya. Mereka berkata, mereka pula menjawab, itu adik-beradiknya ataupun anak-anak yang 10 orang tu menjawab, seandainya dia dimakan serigala, sedangkan kami sekumpulan yang ramai, tentulah kami ini benar-benar orang-orang yang rugi ataupun tidak berguna. Ayat ke-14. Okey. Dalam ayat yang ke-13 kita akan bincangkan secara bersama. Okey. Pertama sekali Nabi Yaqub dia reply, inni la yahzununi. Sesungguhnya aku ini merasa duka cita. Okey. Aku merasa duka cita antazhabu bihi, apabila kamu semua nak bawa Nabi Yusuf keluar. Nak bawa Nabi Yusuf keluar. Wa akhafu, aku takut, okey, ayakulahu dhib. Aku takut jika dia ini dimakan ataupun serigala makan Nabi Yusuf. Wa antum anhu ghafilun, dan kamu semua ni adalah lalai dalam menjaganya, iaitu menjaga Nabi Yusuf alaihissalam. Okey. Sekarang ni saya nak tanya tuan-tuan dan puan yang ada. Okay. Kita akan berasa sedih apabila perkara itu sudah berlaku. Betul? Contohnya kalau misalnya kata ada pemergian seseorang, setelah orang itu pergi, baru kita akan rasa sedih. Kalau kita rugi dalam perniagaan contoh, bila dah betul rugi, dah betul berengkap, baru kita akan rasa sedih. Apabila kita tidak lulus dalam peperiksaan, dah tak lulus, dah dapat result, baru kita akan sedih. Kita tak akan sedih kepada perkara yang belum berlaku. Betul? Okay. Contohnya saya sedih tahun depan apa yang akan berlaku kepada saya. Dia macam, kenapa nak kena sedih benda yang belum berlaku kan? Tapi kita ada harapan. Okay. Tapi kita boleh rasa takut dengan perkara yang belum berlaku. Betul? Jadi saya takut nak menghadapi peperiksaan. Saya takut tak pas. Jadi bila dah sebelum masuk peperiksaan, dia rasa takut. Bila dah habis peperiksaan, dapat result tak lulus, baru sedih. Okay? Saya takut akan kesihatan ibu bapa saya contohnya, ataupun kesihatan orang yang lebih tua, ataupun ahli keluarga saya yang ada. Okay? Saya takut apa-apa berlaku kepada mereka. Takut. Tapi apabila mereka dah pergi, baru kita akan rasa sedih. Tapi dalam ayat ni, Allah mulakan sedih dulu, baru Allah kata takut. Kenapa Allah tak kata takut dulu, baru sedih kan? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dalam Quran banyak Allah mulakan dengan la khaufun alaihim, tidak ada apa-apa ketakutan kepada mereka. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak akan merasa bersedih. Mereka tidak akan rasa sedih. Jadi takut baru sedih. Tapi ayat ni sedih dulu baru takut. Sedih dulu baru takut. Okey, jadi kita akan bincangkan dahulu. Ini. Dalam ayat ini di antara beberapa perkara yang perlu kita faham, dia ada maksud ada dua maksud yang berbeza dalam satu perkara. Ini kita katakan sebagai duality. Duality ni maknanya dalam satu perkataan, dalam satu sentence, kita katakan dia ada dua maksud yang berbeza tapi gunakan dalam satu sentence yang sama.
Okey. Yang pertama, sedihnya dekat sini, kalau kita cakap tentang kesedihan yang ada, pertama, sedihnya Nabi Yakub adalah kerana dia akan berjauhan dengan Nabi Yusuf. Dia akan berjauhan dengan anaknya. Itu sedih yang kita maklumlah. Dia sedih sebab nak bawa keluar. Selalunya Nabi Yusuf bersama dengan bapanya, sekarang akan dibawa keluar. Satu lagi, kesedihan Nabi Yakub adalah dia sedih dengan keadaan anak-anaknya yang lain yang 10 orang ni. Kenapa tak boleh nak sayang sangat dengan adiknya? Jadi nak katakan Nabi Yakub ni memang dah tahu kan ada rancangan yang tak baik yang telah disiapkan oleh adik-beradiknya ni. Jadi dia merasa sedih dekat sini adalah maksudnya dia sedih kenapa adik-beradiknya ada sifat sedemikian. Kenapa adik-beradik ataupun anak-anaknya yang lain ni tak ada sifat yang mulia macam Nabi Yusuf. Dan bapanya ni adalah seorang nabi. Dan ini adalah harapan kita semua ibu bapa, betul? Tidak ada ibu bapa yang saya kenal, saya kata, Ustaz, saya nak anak saya ni biar dia rosak. Tak ada. Biar dia hancur, biar dia tak pandai, biar dia kena pukul ke, kena apa, tak ada. Tak ada ibu bapa yang ada sifat yang tak baik ataupun niat yang tak baik terhadap anak. Tak ada orang. Tak ada orang. Okay? Semua ibu bapa mengharapkan agar anak-anaknya dah besar jadi orang yang baik, orang yang berguna, orang yang kalau misalnya kata sebagai seorang Muslim, kita nak orang tu orang yang soleh, orang yang beriman kepada Allah, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, hormat kepada orang tua, menjadi seorang suami ataupun isteri yang penyayang, bertanggungjawab dan sebagainya. Kita nak semua anak-anak kita jadi begitu. Sekarang ni Nabi Yakub sebagai seorang bapa dan sebagai seorang nabi, dia mengharapkan paling tidak anak-anaknya semua ni beriman kepada Allah, lakukan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang. Okey. Dan penyakit-penyakit yang ada dalam adik-beradik ataupun anak-anak dia yang 10 ni adalah penyakit-penyakit yang tak sepatutnya sebagai seorang yang beriman kepada Allah ada. Sifat hasad dengki, sifat benci, sifat sombong, sifat-sifat yang perlu kita hapuskan. Dan inilah sifat-sifat yang boleh membuatkan kita berdosa, boleh mendatangkan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara ini berlaku dekat dalam rumah tangga Nabi Yakub. Jadi rasa sedih. Dia kata, kenapalah abang-abang ni tak ada sifat macam Nabi Yusuf, hormat dengan orang tua, kan, taat kepada Allah dan sebagainya. Jadi itu kesedihan Nabi Yakub alaihi salam. Jadi selain daripada dia rasa sedih kerana akan berjauhan dengan Nabi Yusuf, dia juga sedih kenapalah abang-abang dia ni ada sifat-sifat sedemikian. Jadi kita sebagai ibu bapa mungkin kita boleh sense hari ini, kan? Kita boleh sense. Kita tengok anaknya ni dia ada perangai yang tertentu, nanti kita rasa macam tak suka. Bukan maksudnya benda yang general tau, tapi lebih kepada macam, oh dia ni kalau dengan adiknya kasar, oh ni je kalau dengan abang dia suka pukul-pukul, oh dia ni dengan ni dia macam tak rapat, dia tak ngam, dia tak berbual adik-beradik dan sebagainya. Jadi ibu bapa dia boleh sense, dia boleh tengok anaknya cara dia makan, cara dia minum, cara dia duduk dan sebagainya, kan, daripada kecil dan membesarkan. Apabila dah besar tu kita nampak keadaan mereka. Jadi kita nampak macam hidup tak harmoni dekat dalam rumah pun mereka akan perasan. Kenapa yang ni dia tak ngam dengan dek ni, yang ni selalu marah dengan dek ni dan sebagainya. Jadi keadaan macam itu dia rasa sedih. Dia rasa sedih. Itu yang pertama. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu ay ya'kulahu dhib. Dan kemudian baru datang pada takut dia. Okey. Tapi sekarang ni dia dah bilang sedihnya apa, tapi sekarang dia bilang tentang takutnya pula. Takutnya Nabi takutnya Nabi Yakub alaihi salam adalah takut apabila bahaya datang kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Ay ya'kulahu dhib. Ayat Qulazib ni kata bimbang dia akan dimakan serigala, dan serigala dekat sini Allah gunakan perkataan alif lam dekat sini, alif lam. Ini adalah alif lam ma'rifah, bermakna dia bukan serigala biasa-biasa tapi dia ada spesifik serigala. Sebab kenapa serigala, kenapa tak binatang lain dan sebagainya? Sebab kita kenal para nabi ini semua antara
sifat-sifat para nabi adalah mereka ni semua adalah shepherd. Okay, shepherd. Shepherd ni adalah pengembala kambing. Jadi biasanya kalau kita mengembala kambing, kita tak ada pengalaman mengembala kambing, kita nampak kambing pun mungkin setahun sekali, sekarang pun susah nak tengok kambing kat Singapura. Okay. Jadi pengalaman orang yang mengembala kambing biasanya akan ada serigala yang menjaga, ataupun dalam puluhan kambing yang ada mungkin ada satu serigala. Dalam puluhan yang ada satu serigala, dia macam menjaga. Jadi ada serigala ni kan, serigala pun dia ada sifat-sifat yang tertentu. Antara sifatnya ialah serigala dia tidak akan attack kumpulan yang kuat, kumpulan yang ramai. Maknanya serigala apabila ada kambing yang ramai, penuh ramai kumpul sama-sama, dia tak akan attack. Tapi dia akan attack apabila kambing itu berseorangan. Dia akan attack kambing itu berseorangan. Jadi maknanya kalau kita nak cakap tentang serigala, serigala dia akan pergi kepada orang yang lemah, yang tak dapat defend dirinya sendiri. Itu sifat serigala kalau kita akan belajarlah. Sebab tu bila ramai-ramai kan, serigala tak akan buat apa-apa. Tapi kalau kita seorang, baru serigala akan attack. Okay. Jadi bila katakan sini wa akhafu ayakulahu dzib, kan aku takut kalau serigala yang spesifik serigala tu kan, dia akan attack anak aku. Dia akan attack Nabi Yusuf. Waktu mereka sibuk bermain, Nabi Yusuf ada seorang-seorang, baru datang serigala attack. Jadi dia risaukan keadaan yang begitu. Apabila mereka pergi keluar kan, bermain, berjalan dekat padang pasir yang ada waktu tu dan sebagainya, jadi mereka risau keadaan itu. Dalam masa yang sama juga dekat sini kan, boleh dimaksudkan juga sebagai duality, sama macam lai hazununi. Okay, duality kat sini adalah abang-abang dia ni yang serigala. Boleh jadi juga dia adalah serigala, sebab memang rancangan awal adalah nak bunuh Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yaqub dia tak bilang secara terang. Dia bilang dengan bahasa yang mana dia ini menutup. Jadi orang yang faham dan apa yang bapanya bicarakan baru dia tahu. Jadi dia ibarat nak katakan yang serigala tu adalah kamu semua ni. Kamu semua ni adalah serigala sebab kamu memang niat awal nak bunuh, nak bunuh adik kamu. Jadi dia tahu. Jadi itu yang dia takutkan. Jadi kalau misalnya kata contoh, kalau bapanya dia expose, dia cakap depan-depan, dia kata aku tak izinkan sebab kau memang nak bunuh dia kan. Kau nak memang bunuh. Jadi dia risaukan kalau dia expose, dia cakap terang-terangan kan, abang-abang dia pun memang dah kepala dia mungkin dah jadi psycho kan, dah jadi psycho. Dia kata okeylah, tak kasih kan, okey bunuh depan-depan. Jadi itu pun satu perkara yang tak dapat dibayangkan. Sebagai seorang bapa, dia tak boleh bayangkan kalau nampak anaknya dibunuh di depan mata dia. Okay? Jadi sebab tu dia tak kata secara depan-depan. Dia kata dengan bahasa yang tertutup. Itu aku takut kalau dia dimakan serigala. Tapi sebenarnya maksud serigala itu adalah anak-anak dia ni. Yang sebabkan mereka ni ada rancangan yang buruk, rancangan yang tak baik terhadap Nabi Yusuf AS. Akhafu ayakulahu dzib. Jadi poin nombor 1, takut makan serigala, takut dimakan serigala yang betul serigala yang biasanya ada dengan kambing-kambing yang ada, ataupun nombor 2 maksudnya ialah serigala itu adalah adik-beradiknya sendiri ataupun anak-anak dia yang lain itu. Wa antum anhu ghafilun, dan sedangkan kamu lalai daripada menjaganya. Jadi bapanya kata kamu semua memang dah lalai, sebab dah satu boleh maksud juga, ini pun dikatakan sebagai duality, antum ghafilun itu ialah apabila sedang sibuk bermain, kamu lalai tinggalkan dia terus, ataupun nombor 2 kamu dah lalai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, mereka ni semua adalah anak-anak Nabi. Jadi kita semua yakin bahawasanya Nabi selain daripada dia berdakwah kepada orang luar, paling utama lagi dia berdakwah kepada anak-anaknya sendiri ataupun ahli keluarganya sendiri. Jadi mereka dah tahu tentang kepentingan untuk menjaga keharmonian, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Mereka dah belajar tentang kisah yang terdahulu apabila berlaku adik-beradik membunuh antara satu dengan yang lain, itu keluarga Nabi Adam. Tak pernah berlaku perkara-perkara ini. Mereka tahu membunuh satu nyawa yang tidak berdosa itu adalah berdosalah. Satu nyawa yang tidak bersalah itu berdosa. Mereka tahu tak boleh ada sifat benci membenci, mereka tak boleh ada sifat dengki terhadap seseorang dan sebagainya. Ini semua adalah mainan daripada syaitan. Mereka kenal syaitan tu siapa dan sebagainya. Jadi ini semua adalah
hidup dalam keluarga Nabi. Keluarga Nabi. Jadi antum anhu ghafilun, kamu ini lalai, boleh bermaksud lalai daripada menjaga Nabi Yusuf daripada dimakan serigala, ataupun lalai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, lalai dengan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihat kepada kita semualah. Mungkin ada masa di mana kita ni melakukan kesalahan ataupun kesilapan. Lebih teruk lagi, mungkin ada di antara kita yang melakukan maksiat. Bukannya kita tak tahu bahawa maksiat tu tak boleh, kan? Hatta kalau misal kata kita jumpalah orang yang kat luar buat maksiat dan sebagainya, sama ada dia minum arak ke, dia berjudi dan sebagainya. Bila tanya dia apa hukum minum arak ni, kan? Kalau kita tanya dia mesti cakap tak boleh lah, haram lah. Jadi sebab tu ada orang yang melakukan maksiat tapi dia melakukan secara sembunyi. Sembunyi, dia tak nak diketahui oleh orang. Tapi ada masa orang buat sebab memang dia macam pada waktu tu dia macam lost. Dia macam terpedaya dengan nafsunya, terpedaya dengan keadaan desakan orang ataupun desakan ataupun mainan syaitan. Mereka terpedaya dengan keadaan tersebut. Jadi mereka lupa sebenarnya tak boleh buat macam itu. Apatah lagi kalau kesalahan itu bukan kesalahan yang secara fizikal kita nampak, minum arak, berjudi, kita semua tahu. Tapi macam mana dengan kesalahan dalaman ataupun perkara-perkara yang tak baik yang ada dalam hati kita, sifat takabur, sifat ujub, sifat sombong, sifat dengki, hasad dan sebagainya. Ini semua adalah kadang-kadang satu perkara yang kita macam terlepas pandang. Kan contoh dalam banyak keadaan lah. Contoh kalau kita pergi majlis, kita pergi majlis. Sekarang ni susah sikit nak tengok ada orang pergi majlis walimah dan sebagainya. Saya pun dah jarang-jarang pergi majlis dijemput orang untuk walimah. Cuma menikahkan orang je lah. Tapi bila datang nanti kadang-kadang kita tengok, kau tengok sini tu. Tengok sini tu. Wah, dia punya tu boleh tahan lah gini-gini. Yalah, tapi tu bidik punya. Aku punya yang original. Jadi kat situ, daripada situ dah ada macam sifat macam tak baik, kan? Jadi kadang-kadang bila kita berbual tu, maybe dengan niat just to create a conversation dekat dalam meja tu. Tapi kita lupa sebenarnya itu adalah perintah Allah untuk kita tidak mengumpat ataupun tidak berkata buruk terhadap saudara. Jadi kita lupa. Jadi keadaan ini mereka lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, sebab membunuh ke, kan, letakkan di tempat jauh ke, ataupun letak dekat bawah perigi ke, kan, dan menjauhkan anak itu daripada bapanya, itu semua adalah perkara-perkara yang secara terang-terangan tu salah. Dan mereka lupa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan perkara tersebut. Wa antum anhu ghafilun. Kemudian jadi itu ayat ke-13, ayat ke-14. Qalu la in akala zid. Okey. Mereka berkata, mereka reply balik, respon balik, kan. Jadi mereka macam tak boleh accept, oi, kenapa ya cakap macam gini ya? Kenapa bapak cakap macam gini ya? Okay, kita respon balik. Respon kita adalah la in akalahu dhibu wa nahnu usbatun inna idzal khasirun. Dia kena makan serigala. Habis kita ramai-ramai ni tertinggal, kita tak tengok dia betul-betul atau kita tak jaga dia. Kita ni ramai, kita ni kuat. Kita ni satu kumpulan yang ramai, kan. Jadi tadi saya terangkan, sebab serigala dia tidak akan attack apabila ada sekumpulan orang. Dia tak akan attack. Jadi kata dimakan serigala sedangkan kita ada ramai, rugi betul lah kita. Rugi itu boleh bermaksud rugi kehilangan seseorang, rugi daripada sudut perniagaan pun, sebab mereka ni pengembala kambing. Kalau mereka mengembala kambing, kan, tiba-tiba ada satu kambing dimakan serigala, sedangkan kambing itu di bawah pengawasan mereka, maknanya di dekat ladang yang mereka jaga, maka orang akan tengok, dia ni tak pandai jaga lah, jadi kita jangan ambil dia. Jadi dia dah rugilah, daripada sudut bisnes rugilah. Daripada sudut bisnes rugi, daripada sudut sebagai seorang anak kepada bapa rugi, sebab apa? Bapa dah tak percaya lepas ni. Kan? Kemudian daripada sudut pandangan orang, ini macam tak boleh nak dipercayai lah. Jadi daripada sudut, in any sense, mereka akan rasa rugi. Jadi bermaksud rugi kat sini juga adalah
dia dikira sebagai orang yang tidak boleh diharapkan, orang yang tak berguna, tak boleh diharapkan. Lepas ni confirm dah orang tak percaya kita. Bukan saja bapa tak percaya kita, tapi semua orang tak akan tak percaya dengan kita. Sebab apa? Tak tahu nak jaga ataupun terlepas daripada menjaga adik yang kecil, daripada dimakan dengan serigala. Qalu la in akalahu dhibu wa nahnu usbatun, sedangkan kami semua ramai. Jadi penglihatan mereka sedih dahulu kemudian bimbang, penglihatan mereka telah dikaburi akan siapakah adik mereka itu. Jadi ini maksud layah Zununi ni, macam bapanya sedih, bapanya sedih kerana mereka semua tak lihat bahawasanya adiknya ini adalah someone special. Mereka ni pada awalnya, mereka akan daripada awalnya mereka ni akan nampak, mereka akan nampak ada kelebihan-kelebihan terhadap Nabi Yusuf, dan itu sebenarnya mendatangkan rasa hasad mereka terhadap Nabi Yusuf itu. Jadi bapa mereka sedih sebab kenapa kamu tak lihat kebolehan, kemuliaan adik kamu ini sebagai satu perkara yang perlu dibanggakan, tapi kamu telah dimainkan oleh syaitan dengan melihat perkara ini sebagai satu threat, bukan sebagai satu aset dalam keluarga, tapi sebagai satu threat dalam kehidupan kamu semua. Jadi kadang-kadang kita dekat rumah tangga kita pun kadang-kadang kita akan rasa macam itu juga. Maksudnya macam mana? Contohnya saya kasih contoh, dan perkara ini selalu berlaku juga. Kadang-kadang apabila kita dibesarkan oleh ibu bapa kita dengan adik-beradik, ternyata adik-beradik kita ni ada different level daripada sudut kepintaran mereka, daripada sudut akademik, daripada sudut kepakaran mereka lah. Sebagai contoh, anak saya kan ada yang pakar dalam bidang melukis. Contohnya anak saya ni memang yang nombor satu yang suka melukis. Jadi dia ada kepakaran tersendiri. Tapi kalau yang lain mungkin tak ada kepakaran tersebut. Jadi ada yang pandai, ada yang bijak daripada sudut akademik, ada yang bijak mungkin daripada sudut ukhrawi, boleh mudah menghafal dan sebagainya. Ada mungkin kepakaran daripada sudut pandai bekerja, labor work dia bagus, dia kuat dan dia rajin dan sebagainya. Jadi masing-masing akan ada kelebihan masing-masing. Tapi bila kita lihat satu kelebihan itu, kita rasakan dia threat kepada kita. Sebab kalau dia bagus kat sini, mungkin dia akan jadi favorite child dan sebagainya. Jadi itu yang menyedihkan Nabi Yusuf kerana Nabi Yaqub, kerana dia tak melihat tentang kepakaran Nabi Yusuf ni adalah sebagai satu aset, tapi dia melihat perkara ini sebagai satu threat kepada mereka. Jadi inna idzal la khasirun, rugi pendapatan, rugi kasih sayang ayahnya. Jadi apabila mereka ni telah tinggalkan Nabi Yusuf, dan kemudian mereka katakan macam, kalaulah betul benda ni berlaku, dia dimakan dengan serigala, kemudian kita tinggalkan Nabi Yusuf bersendirian sehingga kan dimakan serigala, nescaya kita ni semua akan tergolong di antara orang-orang yang rugi, tidak berguna. Jadi dia akan hilang daripada sudut pendapatan mereka, dia akan hilang daripada sudut kasih sayang mereka terhadap ayahnya. Dan itu adalah tujuan utama kenapa mereka nak membunuh Nabi Yusuf alaihissalam, kerana nak mendapatkan perhatian, nak mendapatkan kasih sayang daripada bapanya. Jadi kalau perkara itu berlaku, dia akan hancur. Sedangkan pada awalnya mereka dah kata kalau Nabi Yusuf ni tak ada, bapa kita akan sayang kita, bapa kita akan alihkan pandangan. Tapi sekarang ni mereka kata kalaulah misal kata dia ini hilang, kita akan rugi kasih sayang bapa kita. Ni jadi nampak dia punya permainan perkataan, kan, manipulasikan keadaan, dia cuba terbalikkan keadaan sehingga nak melihat bahawasanya mereka mempunyai niat yang betul, niat yang ikhlas, dan bapanya ini adalah daripada orang yang sesat, orang yang salah, orang yang buruk sangka terhadap anak-anaknya. Jadi itu apa yang berlaku dalam keadaan ini. Jadi ini adalah perbualan di antara Nabi Yaqub alaihissalam dan juga daripada adik-beradik ataupun anak-anaknya yang 10 orang yang meminta izin daripada bapanya untuk membawa keluar Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi insya-Allah pada minggu hadapan kita akan bincangkan pula tentang topik di mana
Nabi Yusuf sekarang ini mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada awal ni, the first few ayat yang kita dah baca ni, belum lagi ada wahyu yang turun direct kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, kecuali mimpi Nabi Yusuf itu sendiri. Mimpinya yang melihat bintang, matahari dan juga bulan sujud kepada dia. Tapi belum lagi ada wahyu yang turun datang kepada Nabi Yusuf, inilah kamu akan dapat kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang berlaku pada sebelum ini adalah di mana Nabi Yakub alaihi salam tahu bahawasanya ada kemuliaan yang akan berlaku kepada anaknya ini Nabi Yusuf. Kemudian dia memberi nasihat, dan nasihat ni pun adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bantuan daripada Allah dapat memikirkan, dapat mentafsirkan, mentakwilkan mimpi-mimpi yang ada. Jadi abang-abang yang ada sifat hasad dengki telah diketahui oleh Nabi Yakub alaihissalam. Jadi apabila perbualan ini, bila dialog antara anak dengan bapa ini, dia bukan berlaku satu hari, tapi dia lebih kepada beberapa hari, dan Nabi Yakub tahu masanya sudah tiba, perkara ini akan berlaku. Jadi sebab tu dia merasa sedih, kan, dia merasa takut dan sebagainya. Ini adalah sebagai nak menunjukkan bahawasanya pengetahuan Nabi Yakub tentang perkara yang bakal berlaku, tapi tidak diketahui oleh adik-beradiknya dan tidak diketahui oleh Nabi Yusuf alaihissalam sebelum ini. Jadi insya-Allah ayat seterusnya baru akan diberitahu tentang apa yang bakal berlaku kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Wallahu taala alam bissawab. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua teman-teman yang ada. Semoga perbincangan kita pada malam ini akan mendatangkan banyak manfaat dan pelajaran kepada kita semua. Dan insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Kita boleh tutup dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله على سيدنا مولانا Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.